kita pilih kepada top. Okey, pemilihan untuk top EPL, pilihan lah, prediction. Okey, Pak An, setelah melihat transfer sekarang ni dan EPL yang akan mula tak lama lagi, biasalah kita akan pilih lah tim kan. Okey, ni menang. Berdasarkan prestasi pre-season, transfer, apakah prediction kau? Kita pilih top 4 lah kan. Top 4 nak ke UCL untuk season 2021-2022. Pilihan kau, Pak An, macam mana? Ini kami pilihan based on transfer lah. Kalau kata nak pilihan based on friendly, sebenarnya bagi Fahan lah, friendly ni kita tak boleh kira 100% tau. Sebab friendly ni dia cuma game pemanas badan, game yang kita nak cari kita punya persefahaman, tactical. So even kalau kita tengok ada satu tim dia menang besar lawan tim ni kan. Tapi bila jumpa semula dalam real competitive game, dia kalah teruk. So kat sini kita kena faham, kalau kita nak nilai dalam friendly game ni agak payah sikit lah. Sebab boleh kata friendly game ni kita nak tengok macam mana player ni boleh adapt dalam team apa semua kan. Jadi kalau friendly game ni Pak An tak tengok sangat lah. Pak An lebih tengok pada transfer dan keadaan team dan kedudukan team sekarang. Kalau kata top 4, nombor 4 dulu, Pak. Kita boleh nombor 4 lah. Daripada 4 lah, dari bawah. Nombor 4 Kalau nombor 4 ni bagi Fan, sebab kali ni transfer kali ni semua padu-padu. Kita tak payah nak pilih siapa ni. Lepas tu kita pun tak tahu lepas ni siapa yang masuk lepas ni pada hari esok kan. Transfer window belum tutup lagi. Macam-macam boleh jadi ni. Player boleh keluar masuk lagi kan. So kalau buat masa sekarang, keadaan sekarang lah. Kalau nombor 4, Pak yang pilih Chelsea untuk nombor 4. Chelsea ya? Chelsea okay. sebab Chelsea memang tim dia solid, tim dia bagus. Tapi dia boleh nombor 4 sebab satu ialah striker, dia masih lagi ketadusan striker. Lepas tu nombor 2, Tuchel dia masih lagi first season dengan Chelsea. So kita tak boleh expect lah apa Chelsea ni dia akan bermain seperform macam dia ambil season lepas. Sebab kita tahu Tuchel ni ambil pertengahan season. So sebab dia akan lawan lepas ni lawan yang kuat-kuat. Macam top 6. Lepas tu tak jumpa lagi apa tim bawah-bawah macam beli apa semua kan. Kalau dia jumpa selalu kan. So dia jumpa separuh season. So nak nilai dia, kekuatan dia pada separuh season, yelah of course lah kita tak boleh nafikan dia menang Liga Juara-Juara. Tapi itulah dia kalau kata untuk first season bagi Pan nombor 4 tu tak bad lah, not bad lah. Sebab dia sebenarnya Tuchel ni dia dah ada pengalaman sebagai juara Liga. So tak mustahil dia boleh jadi juara season ni. Cumanya mungkin untuk orang kata first step. Kalau dapat Roman baik lah. Kalau apa Roman Abramovich tu baik. Nombor 4 lah, nombor 4. Sebab takut apa Abramovich ni dia tahu angin dia lain. Tak nombor 1 je, tersingkir je apa mana-mana tournament dia akan dibuang. So kita pun tak tahu. Benda tu tak pelik dalam Chelsea. Setengah season tukar manager kan. Yes. Zaman dulu dah banyak kali dah. Itulah sebab kita pun nak letak expectation sebagai champion pun payah. Tapi sebab tu Pak letak dia nombor 4. Sebab itulah risau Pak Roman je lah tu. Betul. Yelah sebab tu lah dulu siapa? Abraham Grant, siapa lagi? Ancelotti masuk sekejap. Gus Hiddink masuk sekejap. Sebab benda-benda ni lah kan. Tak okey je buang. Okey, Chelsea nombor 4 dah kan. Nombor 3 Wan. Nombor 3 of course kali ni. Okay, sorry to Liverpool fan tapi nombor 3 lah kali ni. Sebab kali ni Liverpool punya transfer dia lebih kepada macam extra edition je. Dia bukan transfer yang orang kata bila dia masuk confirm memberi perubahan. Macam sebelum ni kita tahu transfer Liverpool dia bawa Sadio Mane. Sadio Mane dia ada bagi impact. Tapi tak cukup, kena ada tambah seorang lagi. Salah. Tambah Salah yang bagi impact. Salah, Mane, Firmino bagi impact. Maksudnya dia kena ada player yang bagi impact. Bukan nak kata Thiago tak bagi impact. Thiago pun masuk bagi impact. Tapi kita tahulah bila Thiago main apa jadi kat Liverpool kan. So kita boleh kata Liverpool dia kena beli seorang player yang boleh bagi impact. Baru kita boleh kata tim ni at least boleh kata
ayat biasa orang Liverpool cakap lah, this is our year, macam tu lah lebih kurang. Tapi kalau Okay. kata nombor 3 tu tak mustahil lah nombor 3. Tak mustahil lah. Okay, number 2. Number 2. Adakah dia di antara biru dan merah? Number 2 dengan number 1 ni payah sebab number 2 dengan number 1 memang akan daripada Manchester. Number 1 dengan number 2. Biru atau merah lah. Okay. Sebab kalau bagi Fan lah, number 2 MU lah. Mungkin MU lah kali ni number 2. Sebab MU juga MU sebab MU dia dah menunjukkan dia ada peningkatan, ada perubahan. Lepas tu transfer dia sejak lepas keluar Ed Woodward. Nampak dah dia transfer dia very very good dan very very inspiring lah. Dan kita pun tahu player seperti dia bawa masuk Bruno Fernandes. Kita tahu Bruno Fernandes bila masuk MU terus bagi impak. Dan kita ingatkan dia mungkin half season wonder lah. Tapi dia terus deliver the best untuk MU. So kalau kata nombor 2 tu memang tak mustahil. Juara pun tak mustahil. Sebab MU sekarang ni daripada sudut tim semuanya, hampir semua solid. Cumanya tinggal percaturan Solskjaer je. Sebab kita tahu Solskjaer dapat lagi kontrak 2 tahun. Kalau masa ni dia nak prove. Dia ni kenapa dapat kontrak 2 tahun kat MU ni? Sebab kita tahu Solskjaer setakat ni dia nak mencari lagi apa trofi. Tak tahu trofi pertama ke atau trofi ke berapa untuk MU ni. Sebab kita tahu Solskjaer secara taktikalnya memang agak basic tapi dia sangat pandai dalam pragmatism. Maksudnya dia boleh baca kelebihan tim, kelemahan lawan. Kita boleh lihat kalau macam game-game besar, dia boleh tapau tim. Tim kecil dia boleh tapau. Dan kita pun tahulah bila kita gunakan pragmatism ni, kadang-kadang tim kecil pun kena makan kan. So memang benda tu orang kata unpredictable lah untuk MU tapi tak mustahil lah untuk nombor 2. Okay, so number 1 MC ya. Walaupun baru ni kena dengan Leicester. Sebab bagi Fan MC dia Piala Subasir tu orang kata pemadan-padan. Macam Kedah lawan JDT lah. Kan Kedah kan menang tapi yang menang Liga hujung lepas tu JDT. Yes. Okay, so MC sebab Pep tak berlakukan banyak perubahan dalam tim. Pep buat? Pep dia hanya membuang player-player yang sudah berusia 30 tahun ke atas. Dan dia terpaksa melepaskan legend sebab dia tahu bila dia bermain di liga yang paling besar, dia memerlukan player yang muda. Bila dia memerlukan player yang muda, kita tahu player muda ni dia boleh serap dan boleh faham taktikal. Lagi-lagi sebagai Pep kita tahu dia seorang yang sangat disiplin dalam taktikal dia dan cara bermain. Kita pernah dengar apa cerita Thierry Henry, dia tak ikut cakap apa Pep. Walaupun dia skor gol, second half dia keluar. Tu cerita Thierry Henry. Begitu yang dia nak terapkan di dalam MC. Sebab kalau kita tengok MC pun dia beli tak banyak. Tapi pembelian dia ada impact. Macam Ruben Dias. Harapnya Jack Grealish akan buat benda yang sama lah. Bernardo Silva ni orang tak expect beli sebab Bernardo Silva ni orang pun tak tahu dia datang daripada mana kan. Yalah siapa yang follow League One dia tahulah apa Bernardo Silva ni bagus ke tak kan. Tapi bila masuk MC orang pun pelik. Siapa Mamat Bernardo Silva ni tapi perform. Lepas tu satu lagi. Zinchenko, orang pun pelik. Mana datang Zinchenko ni kan? Sampai ada seorang member tu begitu. Zinchenko tu patut belah lah main tak apa-apa kan. Tapi sebenarnya Zinchenko adalah salah satu jantung utama dalam MC bila Mendy injured. Walaupun Mendy tak injured, Zinchenko tapau sebab Zinchenko dia ada satu benda orang kata excellent mentality. Lepas tu dia ada satu keinginan untuk berubah. Dan kalau kita tengok dalam game, walaupun okey lah kita nampak biasa kan. Tapi mungkin itu kehendak Pep. Sebab kita pun tahu Pep ni dia akan demand player dia untuk bermain dengan cara dia. Sebab kita tahu Zinchenko ni attacking midfield. Tapi dia bubuh left back. Tapi dia excel. Dia main dengan baik. Dan kita tengok dia main dengan Ukraine pun sangat bagus sebenarnya. Nampaklah kesan apa Pep dia bagi pada Zinchenko. Itu salah satu player yang rasa paling kagum lah. Sebab orang tak tahu dia datang dari mana. Tapi dia perform. Tapi sedih lah ada orang masih lagi petikaikan macam Zinchenko apa semua kan. Tu je lah. Dan satu lagi MC satu je. Dia kali ni kena pakai Rodri betul-betul. Rodri betul-betul kalau nak menang Liga. Sebab Rodri ni gameplay sama macam Fernandinho. Tapi Fernandinho dah makin lama makin tua.
Dan kita pun tahu Gundogan pun nak bawa main ke belakang sebab Gundogan pun dia pun dah berusia dah. Tapi kita tahu Gundogan ni dia punya trait je untuk ke depan masih tak boleh hilang. So dia akan kena pakai Rodrigo kali ni betul-betul. Itulah sebab bagi Fan, MC kena ada DM. Kalau tak ada DM, kita tengok apa jadi kat final Chelsea lawan MC itu. Orang kata memanglah kita tahu Pep ni dia memang suka bereksperimen, suka membuat decision yang mengejut. Tapi sebab decision mengejut ni ada hari jadilah kan. Ada hari memakan diri. Kita boleh lihat waktu lawan Chelsea, lawan Liverpool, waktu awal-awal Liverpool ada salah apa semua tu kan. Begitulah lebih kurang. Tapi MC tak mustahil nombor 1. Dan ada satu lagi Pak lupa nak tambah. Sebab dia tak ramai beli player, so dia punya chemistry antara player tu boleh kata dah bond. Dah makin kuat lah. Dan juga kita pun tahu player MC ni ramai yang masih lagi umur muda. Jadi bila kata orang muda ni, orang kata muda-muda, idea banyak, tenaga banyak, dia punya keinginan dia pun banyak. So dia kena memang boleh kata waktu ni lah mereka boleh nak mencabar untuk mempertahankan kejuaraan pada kali ini. Okey, Pan, yang menariknya top 4, kenapa tak ada Arsenal? Nanti fan Arsenal tanya, kenapa tak ada Arsenal? Kenapa, Pan? Kenapa? Adakah Arsenal dia akan finish top 6, mid table atau bawah lagi ke macam mana? Sebenarnya Arsenal bagi Fan, kalau tengok team boleh finish top 4. Tetapi kalau nak finish top 4, Arteta kena ada banyak homework nak kena buat. Sebab kita kena faham, front 3 Arsenal yang kita tahu sangat-sangat gerun, tiba jadi buntu, tak tahu kenapa. Dan dia ada striker muda pun tak tahu apa hala tuju macam mana kan. Sebab sepatutnya striker muda ni yang dia kena Martinelli tunjuk kan. Martinelli seorang, Nketiah, Balogun, dia kena tunjuk juga at least bahawa kalau kata Aubameyang tak perform, Lacazette tak perform, Pepe tak perform, Demon boleh ganti. Sebab Arsenal kalau ikut player dia, backup dah bagus. First dia pun dah okey dah dengan signing baru. Cuma kita kena faham Arsenal ni kalau dia challenge untuk top 6 sesuai, tapi untuk top 4 mungkin bukan untuk season ni. Tapi kalau dia dapat top 4 tu kira satu pencapaian awesome lah sebab kita tahu Arsenal kali ni signing semua player muda-muda, player masa depan. Bukan setakat Ben White, dia ambil Sambi Lokonga, dia ambil Nuno Tavares. Dia kira antara player-player muda tapi boleh pergi jauh. Macam Sambi Lokonga tu orang kata asalnya nak ganti Zaka, tapi Zaka tak jadi pergi Roma. So boleh kata Sambi Lokonga ni sempatlah berguru dengan Zaka kan sebab kita tahu Zaka ni dia punya game je memang very exceptional lah. Tengok Euro pun tahu dia main macam mana kan. Walaupun kat Arsenal dia ada banyak-banyak isu, tapi bawah Arteta everything is under control. Maksudnya Arteta ni dia adalah sedikit macam Pep. Player mana buat pasal dia tendang keluar. Kita tahu ada salah seorang tu sudah pergi ke Olimpik Marseille. Itulah salah satu contohnya lah. Okey, adakah dengan Arsenal season ni tak main UCL kan, tak main UEL, adakah dia akan memberi kelebihan untuk Arsenal fokus kepada domestik je? Ataupun kurangnya game ni akan memberikan kekurangan pula pada Arsenal? Bagi Fan sebab kan Fan kata tim ni dalam proses rebuilding kan. Bagi Fan ia satu kelebihan lah sebab kita tahu Arsenal dia dah daripada tak tahu lah daripada Pudin lahir ke daripada siapa lahir dia dah biasa main continental football. Dah biasa main continental football. Bila dia biasa main continental football, jadi kita kena tahu continental football kita kena ada satu squad yang agak besar dan squad depth dia kena padu. Dan bila kita tahu bila dia dah sampai ke tahap yang tinggi macam pergi semi-final dan final, dia punya player kena padu semua. Tapi disebabkan kita tahu sekarang ni first time kita lihat dah sejarah Arsenal tak main continental football. So kalau kata Arsenal season ni dia nak target continental football, masa ni dia pun akan gunakan masa yang lebih. Dia pun boleh fokus untuk mungkin boleh menang FA Cup lagi ke ataupun boleh mencabar MC untuk menang Carabao Cup. Maksudnya kat sinilah masa demo untuk membuktikan bahawa bila tiada yang continental football, walaupun kurangnya game, mereka boleh
cuba excel di dalam pertandingan-pertandingan lain. Sebab kita tahu untuk Liga ni orang kata mustahil lah kalau nak menang season ni kan. Tapi kalau untuk FA Cup dengan Carabao mungkin dia pun boleh target sebab kita tahu Arsenal dah berapa lama tak menang FA Cup. Asyik tahun lebih kot tak menang. Lepas tu Carabao dah lama tak menang. Ataupun Carabao tak pernah menang kot tak ingat. Tapi dia pun boleh target lah cup domestic cup ini. Sebab bila dia pun target domestic cup, dia pun tahu sekurang-kurangnya dia pun ada kelayakan untuk pergi ke continental football secara automatik. Tu kalau mereka nak mereka target tu lah. Itu sebenarnya itu satu advantage lah buat Arsenal. Cuma disadvantage-nya macam kita cakap lah, gameplay kurang dan player sendiri lah kena terima hakikat. Season ni kita terpaksa lah tak main continental football. Macam Ben White sendiri pun kita tahu, harga je mahal tapi tak main continental football untuk satu season. Tapi itu harga yang kena bayar lah kalau dia nak main satu continental football pada season hadapan. Kita tak tahulah UEL ke, UCL ke, UECL ke. Pandangan kau macam mana persaingan La Liga season ni? Bagi Fan, mungkin La Liga pada kali ni kita boleh nampak still lagi top 3 Real, Barca, Atletico. Tapi Fan nak tengoklah kelab seperti Sevilla, Villarreal dan juga nama kelab-kelab tu dah lama sangat tak main kan. Sevilla, Villarreal dan juga Real Sociedad.